Kawan-kawan, mari sini kita rapat-rapat. Jangan rapat sangat. Ingat, kita belum menang dengan COVID-19. Saya di sini bukan untuk menjajamu, bukan untuk menjauh buat kurus, tapi saya ingin menjual ilmu yang dapat menggemukkan pahala kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integriti pembuka bicara. Tazkirah saya bertajuk Iman dan Takwa Pencetus Ummah Gemilang. Terlebih dahulu, izinkan saya mendefinisikan satu persatu tajuk saya pada pagi ini. Kataan iman bermakna mengaku dengan lidah, membenarkan di dalam hati dan mengamalkan segala perintah Allah. Takwa pula membawa maksud mengawal diri daripada melakukan perkara yang dimurkai Allah. Frasa pencetus ummah gemilang adalah merujuk pada umat Islam yang bermutu dan cemerlang. Yang pertama, insan beriman dan bertakwa teras masyarakat gemilang. Hadirin hadirat, pengabdian diri dengan sepenuh hati terhadap segala perintah Allah sudah tentu bertitik tolak daripada keimanan yang utuh. Kemudian dipancarkan melalui kesungguhan amalan melahirkan ummah cemerlang bertepatan dengan penegasan Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 1. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Iman yang mantap inilah yang memperkasakan jati diri ummah dan menyelamatkan mereka daripada jalan negatif seperti yang berlaku dalam sirah Bilal bin Rabah. Terbuktilah iman dan takwa teras masyarakat cemerlang memacu kecemerlangan ummah. Sabda baginda, innama bu'istu li umtammima makarimal akhlak. Mafhumnya, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini bertepatan dengan tajuk saya yang kedua, iaitu insan berakhlak mulia teras ummah yang gemilang. Terpancarlah keutuhan akhlak dan sahsiah terpuji Rasulullah melalui karakter beliau sebagai seorang pemimpin negara yang beretika, seorang sahabat yang prihatin, serta ketua keluarga yang penyayang. Imbau sahaja keindahan akhlak Rasulullah pada pemuda Yahudi yang kencing dalam Masjid Nabawi. Baginda tidak memarahinya. Bahkan baginda sendiri yang basuhnya menyebabkan pemuda tadi memeluk Islam di hadapan baginda. Ternyata akhlak mulia tonggak ummah gemilang. Menuntun bicara saya yang ketiga, insan beramanah dan jujur teras ummah gemilang. Dengan ketakwaan yang tinggi akan melahirkan rasa muraqabah Allah. Segenap urusan hidup lantas tegaklah konsep al-ihsan yang bermaksud kamu menyembah Allah seolah Allah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihat kamu. Imbau sahaja betapa jujur dan amanahnya seorang pemimpin bergelak Umar Abdul Aziz yang sanggup bergelak bila berbicara urusan keluarga kerana tidak mahu menggunakan harta kerajaan. Bila mana menyuburnya benih amanah dalam jiwa ummah, maka lahirlah insan yang jujur pada Allah, diri sendiri dan orang lain. Konklusinya, tidak tertegak rumahan tanpa tiang, tidak tertegak agama tanpa iman, dan tidak tertegak ummah gemilang tanpa peribadi unggul. Dan yang terakhir, insan berdaya saing teras ummah gemilang. Kepercayaan yang teguh terhadap qadar dan qadar mencetuskan Muslim yang gigih berusaha berdaya saing serta tidak menyalahkan takdir semata-mata menjadikan mereka berdiri sama tinggi, duduk sama sebaris dan dengan bangsa lain. Keazaman bara seperti keyakinan yang tinggi kepada Allah menjadi kunci kejayaan dan padukan Mazlina, wanita pertama di dunia berlayar secara solo di benua Antartika. Namanya Gah Turki di pesada dunia. Ini bertepatan dengan seruan Allah, artinya, dan berlumba-lumbalah kamu melakukan kebaikan. Sebagai contoh, imbau masa lampau lantaran suburnya berdaya saing serta berlumba-lumba dalam penerokaan ilmu muncullah nama besar seperti Ibn Sina, perintis ilmu matematik, dan Al-Khwarizmi, perintis ilmu astronomi. Nama mereka meniti di bibir sepanjang zaman. Justeru, marilah kita suburkan sifat juang serta daya saing yang tinggi untuk kita berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain. Konklusi dari tazkirah saya tadi, ummah yang gemilang perlu mewujudkan gagasan Islamisasi dan pemikiran Islam mereka kepada ketamadunan dan peradaban ulum, berteraskan iman dan takwa dan paradigma yang dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya, indah mawa kembang semi, izinkan saya mengundur diri dengan lafaz yang mula, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.